Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak. Sekali lagi dalam ruang lanjutan lokal untuk segmen kedua kita selama 1 jam, insya-Allah dari jam 7 sehingga jam 8 ya, dalam segmen analisa pasaran. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran. Kita ada some news dari China mengenai, bukan dari China, tapi daripada all these rating agencies, Fitch, yang menurunkan grading untuk, kita tahu ada satu Evergrande dan satu lagi adalah satu company di China, Kaisa, yang juga property developer, yang yang membimbangkan kepada pelabur adalah kedua-dua company ni dia memiliki pelabur dari luar China, dan kedua-dua company ni dah miss payment dia untuk pembayaran kupon untuk bond dia. Jadi maksudnya dia tak dapat nak bayar hutang lah. Dan kita ada Kaisa dan juga Evergrande yang sedang menstructure semula dia punya hutang, dan berunding dengan pemiutang dia untuk membayar, untuk tempoh pembayaran, sama ada lanjutan ataupun dalam pembayaran dalam bentuk lain, sama ada dalam bentuk hartanah dan lain-lain. Dan itu yang sedang berlaku, dan kita nampak a bit of pullback dekat pasaran. Kita nampak juga kebimbangan daripada sudut pelaksanaan semula, kawalan yang lebih ketat kepada pergerakan di UK akibat peningkatan kes COVID-19 varian baru Omicron, dan dijadualkan pada hari ini, pada esok, lebih banyak detail mengenai apa kawalan yang akan dikenakan oleh kerajaan British. Kita juga akan ada dilaporkan bahawa work from home, kerja dari rumah, akan bermula balik di UK mulai minggu depan. Mata ni kering, contact lens. Okey, jadi itu yang kita ada. Agak negatif untuk headline news pada hari ini. Bank of Canada malam tadi mengekalkan kadar faedah seperti jangkaan, dan apa dia, ini untuk apa yang kita nampak semalam, Bank of Canada, dan tumpuan beralih kepada Fed punya meeting pada minggu depan, Bank of England pada minggu depan, Swiss National Bank pada minggu depan, yang dijangka akan mengekalkan polisi sedia ada. Wassalam Kimi. Hari ini internet loss hari ini. Internet loss tak apa, jangan kita loss. Okey, jadi data China untuk inflasi pagi tadi menunjukkan bahawa consumer inflation adalah lebih rendah daripada jangkaan, tetapi producer di bahagian pengeluar, inflation adalah lebih tinggi daripada jangkaan. Biarpun jumlah angka dia lebih rendah, peningkatan dia berbanding dengan bulan sebelumnya. Jadi agak bercampur. Jadi kita lihat kepada chart apa yang kita nampak semasa. Okey, so seperti yang kita bincangkan semalam, we are looking at this structure, whether dia akan break ataupun tak break. Kalau dia break, then kita akan melihat continuation untuk March punya structure daripada March 2020. Sama ada structure semasa ni akan break atau tak. Kalau dia break, kita akan ada penerusan struktur ini, dan kita jangkakan bahawa market akan lebih positif sekiranya level semasa break. Sekiranya kita ada correction yang lebih besar, then kita mungkin akan melihat kepada this trend line dekat momentum. We could see benda ni berlaku. Sekiranya itu berlaku, itu bermakna kita sedang membetulkan pergerakan
sejak dari Mac 2020. Apapun, kedua-dua ni kita cari peluang dagangan. Sekiranya dia berlaku up, whatever it is, sekarang, kalau tanya saya, sekarang tak ada apa. Kita baru saja ada satu structure. Itu bukan trend. Ingat, trend adalah siri structure pergerakan. Low, high, higher low, higher high. Jadi itu adalah Apple naik ke atas, tetapi kita ada lain-lain counter. Biasanya kalau Apple henjut ke atas, kita akan nampak indeks yang lain henjut ke atas. Tapi sekarang ni indeks tak buat apa. Dia naik ke atas malam, lepas tu jatuh pada sesi Asia tadi. So itu menunjukkan bahawa setakat ini there is no confirmation, nothing. Kalau kita lihatkan Apple Kimi, ni adalah Apple. Ini adalah Apple dan kita lihat dekat H1 ataupun H4 lah. Struktur sekarang ni bermula dari sini. Ini struktur sekarang. Okey. So kalau kita lihat kepada dia punya pergerakan, ini adalah satu. Kita boleh ambil satu kat situ ataupun satu, dua, whatever. The thing is, pergerakan semasa ni, dia mempunyai divergence. Nampak? Pergerakan semasa ni mempunyai divergence. Kita mungkin sedang dalam wave 3, 4, one more high before dia membetulkan this structure. Setakat ini. Pergerakan semasa ni bermula dari sini. Santa balik awal Kimi, gas mahal. Habis minyak. Itu dia. Jadi kalau kita lihat pergerakan semasa ni, kita dah ada, kalau kita kira satu-satu, ini satu, ini dua, daripada bawah ni, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam, ini tujuh, ini lapan, dan ini sembilan. 5, 9, 13 akan diikuti oleh 3, 7, 11. Maksudnya, selesai 5, kita jangkakan akan ada satu koreksi yang lebih besar. Selepas 9 pun sama. Jadi, correction untuk yang ini boleh berlaku bila-bila masa kat sini. Kita pergi yang lebih kecil lagi daripada sini. Sebab struktur ini, struktur yang naik sekarang ni bermula dari sini kan. Ini tempat dia bermula kan. Kita pergi kepada time frame yang kecil lagi. Bang, itu time frame besar. Tak apa. M1 pun boleh. M5 pun boleh. Okey? Ini struktur yang tadi. Jadi daripada struktur yang tadi tu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Pun menunjukkan boleh lengkap. Bahaya kalau anda nak masuk. Jadi ini mungkin buat kepada this structure untuk membetulkan at least structure ini. Boleh turun lagi daripada sini. Kalau nak pergi kepada M1 pun boleh. Saya buat benda tu je sebenarnya. Tak payah lukis elliott wave. Kira je 1, 2, 3, 4, 5 conteng kan. Itu je. Saya trade macam tu kalau nak tahu. Kimi, saya kalau trade saya guna sequence itu. Lepas tu saya ambil semua cerita, saya nak tunggu kepada yang incomplete sequence. Itu je. Saya trade macam tu. Saya tak lukis elliott wave kalau anda nak tahu. Saya kira benda-benda tu je. 1, 2, 3, 4, 5. Tu saya kata pandai mengira je. Ikut stokastik dia. Kira pakai stokastik. Tu kita boleh buat kepada mana-mana time frame. Okay, so Apple, we could see this. Mana pula perginya? We could see this dan satu lagi ke atas. Apa pun you are at that matang, dia punya ni nampak matang. A pullback dalam yang leading akan boleh menyebabkan indeks membuat correction yang lebih besar. Ingat ini leading. Dia dah break high di sini.
high Apple tadi dia dah break. Maksudnya yang ini kan Apple dia break this high. Jadi sekiranya Apple membuat correction, ini boleh buat correction yang lebih besar. Tengok correlation trade, itu je. Tak payah lukis elliott wave sebenarnya. Saya lukis elliott wave untuk anda. Bila anda nak faham sequence tadi, anda lihat elliott wave. Anda dah faham elliott wave, anda buat sequence je. Sama je, kripto ke, buat COVID-19 punya chart ke, sama je Kimi. Seriously. Kenapa saya tak tahu? Kenapa saya tak tahu? Of course, COVID-19 kita tak dapat ambil correlation lah. Okay. So, sama ada kita akan buat high ataupun ni, tak kisah apa pun, di H1 dan H4, structure semasa anda tak trade. Okay? Structure semasa anda tak trade. Itu adalah untuk indeks. Ingat, kiraan yang sebelah sini adalah motif punya kiraan. Kita jadikan dia korektif W, X dan Y sebab struktur di sini melangkaui 1618. Jadi kita kena ambil sebagai flat ABC. Kalau kita jangka dia jatuh ke bawah lagi. Kalau kita jangka dia naik ke atas, simple je. X ni turun kepada sini. Dan selepas tu kita habiskan kita habiskan ini sebagai 1, 2 dan terus ke atas. Kalau kita katakan dia meneruskan pergerakan. Ini adalah wave 1. Ini 2 dan kita sedang buat benda ni untuk wave 3 ke atas. Kalau dia break ke atas, kita jangkakan kita akan ada short term indices dynamic. Okey, itu adalah untuk indeks. Benda sama, everything kita tandakan sama. Setakat ini tak ada indeks yang break high. Yang ini tak ada high yang sama. US 100 sama, tak ada. Kalau ada mana-mana indeks yang break, kita akan trade US 30 ataupun DAX 40 ni. Kalau mana-mana yang break ke atas. Okey. Setakat ini nadai, tak ada. Nadai bahasa Iban dah keluar. Tak ada. Kalau dia ada, dan kita tunjukkan dia ada. Dia tak ada. Saya tak dapat katakan, oh boleh buy index. Kalau dia break, pullback, kita buy. Kalau tak break, dia turun balik ke bawah, kita buy di sini. Untuk DAX. Ataupun US 30. Di sini. Kenapa saya tak tahu kenapa? Itu yang R.N. Elliott jumpa, Kimi. Itu yang dia jumpa. Jadi kita ambil dia punya tu dan kita letakkan kepada perbincangan kita petang tadi ya. Petang tadi kita bercerita pasal benda ni. Kalau kita lihat dekat indeks sedang buat sedang buat wave 1, kita jangkakan itu adalah fixed dynamic, apa pergerakan dolar, apa pergerakan yen, apa pair yang kita nak dagangkan, apa instrumen yang kita nak trade. Jadi besok jangan ketinggalan ikut ya. Jangan lost internet besok. Esok jangan lost internet. Kita sambung kepada wave 2 tadi ya. Wave 2 dan wave 3. Tadi kita berbincang mengenai wave 1 Kita buat satu, saya ada table dia, saya tak dapat nak kongsikan. Tapi saya kongsi conteng-conteng macam tu, anda ambil. Anda ambil daripada yang conteng-conteng tu. Okey, jadi kalau dia buat wave 2, kita interested untuk US 30 dan DAX. JP 225 ini pun sama, tak ada, ini adalah sideway, total sideway market. Anda tak buat apa. UK 100 sama, movement daripada ini dah lengkap, maksudnya kita dah melengkapkan struktur ini. Okey, ni dah 100%. Jadi tak interested ya. Lain daripada tu saya nak tunjukkan kepada anda IBEX. Mana dia? Ni satu lagi indeks di mana anda dah ada sequence ke bawah. Faham tak? Ini break. Okey, itu break. Jadi maksudnya pergerakan indeks dijangka akan menamatkan sekurang-kurangnya movement ini.
H. Akan menamatkan sekurang-kurangnya movement ini. So, kita jangkakan ini akan menamatkan struktur ini sebelum dia naik ke atas. Wassalam, Sufi. Ya. Jadi kita dah ada sequence 3 wave untuk IBEX. Kalau ikut cerita IBEX ni dan juga cerita Nikkei, kita confirmkan bahawa struktur sejak March ni dah tamat. Ini 1, ini 2, ini 3, some sort of 3 sini ke, 4 dan 5. Maksudnya kita dah ada tamat yang 5 tu. Ya. 1, 2, 3 dan ini. Ya, 1, 2 dan 3. Kalau tengok IBEX ni, totally ini dah tamat. Struktur daripada sini, kita dah tamat. Itu maksud dia. Kita ada divergence. Kita ada divergence di sini. Ini adalah 5 wave. Dan kita dan ini struktur semasa adalah wave 3. Ini adalah 1 dalam cycle dan kita sedang menunggu kepada wave 2. Nampak? Ini jelas, ini jelas menunjukkan bahawa kita ada 3 wave. IBEX. Boleh? Ini jelas menunjukkan bahawa kita dah tamat struktur ini. Jadi Nikkei pun sama. Nikkei pun menunjukkan bahawa struktur untuk March ni, struktur daripada March ni, ini dah tamat. Ini dah tamat. Ini dah tamat. Totally dah tamat. So, maksudnya, indeks-indeks lain juga sedang membuat wave 2 ini. Okey, wave 2 ni tak dapat habis sini. Terlalu kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Habis kat situ. Boleh tak? Boleh. Tetapi kita tak dapat nak analisa macam tu. Kita akan buat benda yang berulang, iaitu kepada wave 2 sekurang-kurangnya 14.6. Kalau nak kira pun dia. Kalau nak kira pun, kita akan jangkakan wave 2 38.2. Tetapi paling kurang pun daripada atas ni adalah 14.6. Ini tak sampai pun. Terlalu kecil untuk kita kata dia membetulkan pergerakan ini. Kalau untuk analisa, kita jangkakan satu lagi. At least satu lagi. Even satu ni pun tak sampai 14.6. Tapi at least adalah rupa dia. Barulah kita dapat katakan bahawa March ni habis. Boleh? Kalau kita ambil siri pergerakan yang sama dengan Nikkei, dengan IBEX tadi. Kita ambil satu lagi. Ini dekat France, mana dia? CAC. Semuanya menunjukkan cerita sama. Everything menunjukkan cerita sama. Kalau anda lihat kepada struktur sejak daripada ini tak buat high lagi. Okey, tetapi ada nampak tak momentum dia? Bitcoin. Okey. Nampak tak dia punya momentum? Lain macam kan daripada sini. Momentum dia break. So, kita katakan bahawa ini adalah wave 2. Jadi ini adalah lain. Struktur ini dan struktur sekarang ni tak sama dengan pembetulan yang di belakang. Disebabkan oleh momentum. Itu sebab dia. Boleh? Okey, so kita jangkakan akan ada satu lagi kejatuhan. Kita semua, bukan hanya kepada, kita ambil lah everything, semua satu cerita. Tak payah cerita KLSE ya.
Ini adalah France. Mana nak buang ni? Ini adalah Spain tadi. Kita ambil mana lagi? Australia. Okey. Movement semasa ni, movement sekarang ni, ini adalah March, semua sama. Struktur sekarang ni nampak lain. Anda nampak dia punya ni pun lain. Daripada sini hampir nak break. Kalau dia buat satu lagi ke bawah, that is surely, kalau dia turun ke bawah, ini break ke bawah, ini surely adalah momentum yang break semua daripada pergerakan ke bawah sejak daripada March. Benda terlarang. Faham? Semua sama. Struktur dia pun sama, iaitu sejak daripada March dan kepada koreksi ini dah sampai 100%. Everything the same. Kenapa saya tak tahu? Itu daripada sudut Fibonacci. Itu menunjukkan bahawa struktur ini boleh dikatakan lengkap. Boleh dikatakan lengkap. Dan kita sedang buat 1, 2 dan 3. Antara yang saya minat. Faham kan? Kalau betul komoditi market naik, antara yang saya minat. Faham? Tak faham? Tak faham payah. Faham? Tak faham lagi? Boleh? Jadi kalau pullback dia, dan ini adalah yang lebih besar. Boleh? Kenapa? Faham kenapa kita pilih Australia? Kalau betul komoditi market naik? Tak faham? Tak apa dah. Lain kali kita fahamkan. Ada banyak. Follow lama juga. Cuba masuk banyak kali tak dapat. Itulah dia tak bagi can, tak sampai. Dia dok pergi dividen. Yes. Itu antara benda yang dalam watchlist saya. Okey, so itu adalah menunjukkan bahawa setakat ini saya masih pegang kita akan ke bawah. Satu lagi untuk indeks. Kalau itu berlaku, yang standard yang saya kongsikan kepada anda adalah kepada yang main ya. Tapi ada banyak lagi. Antara yang betul-betul saya minat adalah kepada US 30 pergerakan ini, sebab kita tahu ini tak sampai 100%. DAX dan juga Australia tadi. Kalau anda cuma dapat beli satu je, Australia. Faham? Australia. Okey? Kalau anda cuma dapat beli satu je. Bajet memang beli satu je. Australia tadi. Okey. Indeks. Ada soalan mengenai indeks? Clear? Saya rasa lebih setiap hari kita cerita benda yang sama. Sebab dia cerita sama. Saya tak dapat cerita baru. Kalau itu break, dan Australia tadi akan terangkit dan terus naik ke atas. Kena bye-bye. Tak apa. Saya dah buang pula kejap. Kalau dia terangkit. Kalau indeks lain break ke atas, Australia dekat sini, ini akan habis low ini. Faham tak? Dua dia akan habis di sini je. Ini satu. Ini dua. Dan anda dah ada 1, 2. Tak apa. Dia break high ini, pull back, masuk. Jangan kejar. Jangan break terus tekan. Lepas tu dia turun, kita merana. Kan? Jangan. Faham? Itu untuk Australia. Ada banyak benda yang anda boleh dagangkan. Jangan cuma tengok, oh aku tahu
Euro JPY. Aku tahu gold dia. Anda ada kemahiran teknikal, gunakanlah dia. Benda tu berulang-ulang. Semua chart. Semua chart. Anda pakai support resistance pun sama je. Anda pakai CRS sama je. The moment anda limitkan, saya hanya trade gold saja bang. Itu masalah. Ikut way of the turtle. Biar slow, tak apa. Dia akan sampai destinasi dia. Rajin dia orang ni study way of the turtle. Mesej kat aku, kau padam balik Sufi. Saya nampak tapi tak sempat nak baca. Okey, so untuk yen pair menunjukkan bahawa kita mungkin dah habis this bounce. Kita mungkin dah habis this bounce. Untuk UJ ni nampak seperti dah habis. Dan ini mungkin berlaku disebabkan oleh kelemahan US dollar. Kita nampak untuk lain-lain euro US dollar, kita jangkakan masih ada this move. Masih ada this move 5, lepas tu naik ke atas. Ini mungkin W, X dan Y. Okay, so this move adalah kelemahan US dollar. Kalau kelemahan US dollar bermaksud untuk indeks di sini, jatuh yang ini, kejatuhan yang ini akan berlaku slow. Faham tak? Dia akan membuat diagonal 1, 2, 3, 4 dan 5 macam tu. Dia tak buat 1, 2, 3. Kalau dia buat macam ni, itu bukannya US dollar, itu yen. Tak ada, saya tak dapat nak buka chart dia pian. Kalau dia ada dekat MXM kat sini, saya dapat buka dia. Faham? Saya tak dapat nak buka dia. Saya ada semua tu, tapi saya tak dapat nak buka dia. Tanya kat Discord nanti. Okay, so ini saya depend. Kalau ini buat, maksudnya, kalau kat sini kan, tiba-tiba dia buat wave 3 yang panjang, dalam pergerakan motif, itu bermaksud UJ kat sini, kalau dia jatuh, ini akan jatuh dengan momentum. Kalau itu berlaku, then Euro US dollar, dah habis kat sini. Dia habis kat sini. Ini akan jadi 1, 2, 1, 2, kita dalam 3 of 3. Faham? Kalau dekat indeks buat 3 dalam 3. 3 pula. 3 dalam 3 pula. Kalau dia jatuh dengan momentum. Apa pun anda tak trade di sini. Tak ada. Tak ada. Yang anda boleh tunggu adalah apa yang kita ceritakan petang tadi adalah GU. GU sekiranya pantulan ini berlaku. Dan anda boleh short di sini. Dia naik daripada sekarang, 1, 2, 3, anda boleh tarik Fibo kepada 3 tempat ni. Ini dah ada setup. Kalau anda seorang shorter term trader, kita ada reset daripada atas ni. Kita ada satu reset kawasan ni, dan kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 wave breakout. Jadi 1, 2, 3 kita short lah. Itu bagi mereka yang shorter term. Kalau itu jatuh terus, anda boleh ambil clue dia daripada GJ. Pergerakannya lebih kurang sama. Jadi sekiranya GU tadi ini akan naik ke atas. Kalau GJ ni terus break ke bawah, X di sini. Maksudnya GU terus jatuh. Benda sama. Connector adalah kawasan sini. Connector kawasan situ. Connector adalah kawasan ini. The whole thing. Okey, itu adalah untuk GJ. Jadi kalau anda nak trade
kita semalam bercakap mengenai AUD dengan NZD US dollar. Nampaknya ini konektor dia. Kalau dia nak ni pun sama ada ini dah habis, C kita dah habis. Nampak dia dah full reset ni, dah habis. Kita dah ada satu reset A dan B. Ini mungkin terangkit C dan kita dah mula jatuh ke bawah. Indeks pun jatuh ke bawah. Itu NZD US dollar. Anda lihat benda yang sama sedang berlaku dekat AUD US dollar. Ini dah cukup sebagai 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh terangkit C dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Itu bermakna AUD JPY pun sedang move ke bawah. Sama ada ini B ataupun A, B dan kita ada truncation C kat sini. Nampak? Kenapa kita ambil A, B di sini? Sebab benda ni. Tapi nampak tak dia dah turun lebih besar? Dan momentum pergerakan sekarang dah break the whole thing. Jadi kalau selagi dia tak break bawah ni, kita katakan ini ke atas. Sama ada sini A, sini B dan sini C, ataupun seperti yang kita tanda tadi dan dia dah mula jatuh ke bawah. Mana kunci dia? Ada tengok AUD US dollar. Kalau AUD US dollar break ke bawah ni, structure ini habis. Break ke bawah ni. AUD JPY pun break ke bawah. Benda sama. Saya boleh lukis ini sebagai A. Ini sebagai B ataupun ini sebagai flat. A, B, C, lepas tu naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, ini breakout ke atas, anda punya konektor sekarang ni benda ni. Jadi, anda akan kira Fibo daripada kawasan ni. Kalau dia naik ke atas balik, dan anda akan ambil Fibo macam ni. Itu caranya nak tahu konektor. Daripada kawasan ni. 100% di sini. 100% di sini. Jadi anda boleh short di sini. Kalau dia break out ke atas. Jadi anda boleh short daripada sini. Tapi kalau dia terus jatuh, then kita habiskan B kita di sini. Saya boleh buat flat. Di sini jadi flat. A, B, C. Nampak? Kalau setakat elite wave lah. Kalau dia habiskan pergerakan ni, anda boleh tunggu di atas ni. Tapi apapun, konektor anda ini bukan yang ini, bukan yang kecil tu. Bukan yang kecil tu. Saya letakkan dulu, nanti saya lukis balik. Selagi dia tak break lah. Sebab, nampak tak dia punya reset ni? Ini konektor dia. Sekarang. Faham macam mana nak jumpa konektor? Maksudnya ini satu yang habis. Dan anda ada satu lagi. Selagi dia tak break ini, kita katakan ini masih kata. Kalau dia break ke bawah, ataupun AJ break ke bawah, ataupun indeks bergerak dalam yen dynamic, wave 3, dan kita akan ada pergerakan ni habis. Dan kita akan terangkitkan B di sini. Ini sebagai flat. Faham? Ini jadikan A, B, C. Ini adalah A. Ini B. Ini C. Habis turun ke bawah. Ini jadi A, B, C. 3, 3, 5. Kalau setakat elite wave tak ada apa-apa. Elite wave anda boleh main dengan dia. Tapi selagi dia tak buat, kita tak tunjuk benda tu. Kalau dia buat ke atas, kita akan kira Fibo daripada sini untuk short AUD US dollar. Daripada atas tadi. Itu adalah sama dengan GU tadi. Ke atas ni. Sama. Jadi anda pilihlah. GU nampak lebih cantik. Setup dia lebih cantik. NZD pun sama.
Saya tak suka lukis flat, tapi kalau dah memang kita nak lukis dia ke bawah, kita kena lukis dia jadi flat. Okey. Ini mungkin truncated. C kita di sini. B kita di sini dan kita dah jatuh ke bawah. Jaga-jaga sikit ya. Jaga-jaga sikit. Kalau kita dalam yen dynamic, ini tak selaju seperti anda nampak NJ ya. Kita buka NJ. Mana NJ kita? Mana NJ? NZD JPY. Okey. Ni tak break lagi. Jadi jauh. Tapi apa pun, anda nampak tak dia punya pergerakan ni? Pergerakan ini. Lain macam. Ini boleh habis. A, B, C. Lepas tu jatuh. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, wave 2 dengan momentum. Jadi apa pun, kalau dia naik ke atas, anda boleh short untuk, bukan NJ, NJ anda tak short. Anda boleh short untuk Euro JPY. Kalau dia naik ke atas, tapi indeks tak break ke atas, anda boleh short untuk Euro JPY. Kalau ini berlaku, anda boleh short dia. Anda boleh short untuk AUD US dollar. Kalau dibuat ke habis ke atas, anda boleh short untuk NZD US dollar. Kalau dibuat ke atas ni. Ini adalah wave 2. Dia akan jadi wave 1, 2. Nampak seperti 5. Jadi kita akan ada ke atas lagi macam ni. 4 dan 5. Jadi kita akan ada 3, 4 dan 5 sebelum dia jatuh. Kalau dia buat macam tu. Apa pun anda tak buat apa. Kalau dia tak buat, anda tak masuk. Okey. Jadi kita sedang menunggu kepada indeks. Indeks sedang menunjukkan higher probability untuk dia sebenarnya sedang membetulkan structure March, di mana sekiranya structure ini complete 3 wave, saya berminat untuk long kepada US 30, saya berminat untuk long DAX, saya berminat untuk long yang kita sebut tadi kepada Australia, dan juga untuk sementara itu berlaku, sementara pergerakan itu sedang berlaku, anda boleh cari peluang untuk short Euro JPY, untuk short GBP US dollar, untuk short AUD US dollar sekiranya dia complete, dan NZD US dollar sekiranya dia complete. Okey, sekiranya dia break, kalau dia break, indeks break ke atas, kalau tiba-tiba apa ke jadi kan, ni break ke atas, anda tunggu 1, 2, 3 correction. Itu memberikan kita peluang untuk nak trade sama juga US 30, sekiranya dia break high di sini, 1, 2, 3 untuk anda long. Ini cuma akan membetulkan structure ini. Ataupun untuk DAX, sekiranya dia break 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba apa ke jadi, 1, 2, 3 untuk anda trade. Dia akan cuma membetulkan support ini. Okey? Hanya jika dia break. Ataupun kepada AUD JPY, sekiranya dia break 1, 2, 3, 4, 5, break out 1, 2 dan 3. Kalau indeks break, ini tak break, saya pun masih trade juga yang ni. CAP JPY pun sama. Benda sama. Tapi dia kena break, kalau tak break jangan. Kalau indeks break, kalau indeks tak break jangan. Okey? Ada soalan? Lajulah pula. 40 minit, tak rasa 40 minit. Okey, gold, silver tak ada apa. Satu saya tak nak sentuh, dia tak ada apa. Kita kata tak ada apa, masih ada yang enter.
Okay, pada waktu ni dia tak buat apa. Jadi anda tak buat apa. Gold. Ni gambaran gold. Okay. Sama ada saya cuma minat gold kalau dia buat high. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Tak kisah dia break atau tak. 1, 2, 3, saya akan cari peluang untuk nak long. Sekurang-kurangnya 3 wave. Tak sama structure dengan JP225. Kecil, yes. Tapi kalau tengok dekat daily, ke atas tak. Australia sama dengan lebih sama dengan S&P 500 dengan US 30. Lebih dekat dengan US 30. Gold sekarang tak ada apa. Time frame kecil. Anda tengoklah dia rupa dia macam mana. Tapi itu H4 bang. Macam mana dengan M15? Anda nampak apa kat M15 tu? Ini uptrend. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh buat 1, 2 dan 3. Kalau ini 5, ini 3, dia jangkakan ada 5 lagi. Kalau nak trade juga kan, at least dia lepas dia break 5 tu, 1, 2, 3 dia break ini. 1, 2, 3 anda nak trade. Ini kena break dalam 5 wave. Faham tak? Kalau nak trade juga tak tahan bang. Saya tahu trade gold je. Okey. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey. Anda nampak 1, 2, satu lagi turun, 3. Belum. Anda kena tunggu. Tersedap. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break high ini. Kalau nak trade juga, dia kena break dalam macam ni 5. Then anda tunggu 1, 2, 3. Trade lah kat situ. Kalau intraday. Kalau nak trade juga. Kalau structure itu berlaku macam tu. Faham? Kalau structure itu berlaku macam tu, then anda trade dia. Kalau nak trade dekat apa ni? M5, M15, di sini. Sekarang ni dia nak naik turun saya tak tahu. Dia kena buat benda ni barulah saya katakan dia ada 2 sequence yang kita boleh trade. Dalam M5, M15. Selagi dia tak buat benda tu tak ada apa. Ini dia boleh turun ke bawah, dia boleh naik ke atas, dia boleh ke kanan macam tu je. Saya tak tahu. Saya tak ada sistem untuk baca dia. Kalau dalam 3711. Dalam teknik lain ada banyak lah. Tetapi dalam ini tak ada. Sekarang ni memang sideway. Anda ambil moving average, dia bersilang-silang dekat sini. Anda ambil M5, anda ambil moving average 5, anda ambil 15. Kalau anda trade di time frame kecil, anda tak perlu pakai moving average 50 apa semua tu tau. Sebab dia terlalu besar. Macam ni. Moving average, kalau anda guna simple adalah kepada purata closing price untuk berapa candle kat belakang. Kalau 50 candle kat belakang. Kalau anda seorang shorter term, anda tak gunakan terlalu besar. Anda paling besar anda guna sekitar 20 ke bawah. Kalau ikut logik dia lah, pakai logik Sebab anda cuma risau pasal current price yang paling dekat kalau anda shorter term. Shorter term. Peduli apa aku tahun lepas? Aku nak tahu semalam lebih kurang. Ataupun anda shorter term. Anda tak peduli pasal berapa lama candle, tak. Sebab kalau anda intraday, anda risau pasal hari ni. Anda tak risau pasal semalam. Jadi tak kena lah kalau anda gunakan H1 dan intraday dekat H1. Anda guna moving average 50, 100. Dia tak kena. Sebab kalau anda intraday, anda nak momentum. Anda nak benda sekarang. Itu moving average.
Lagi-lagi kalau anda pakai linear weighted lah, pakai EMA lah, sebab dia lebih kepada current price. Lebih. Kalau simple, dia kepada purata semua. Itu moving average. Tiba-tiba cerita moving average pula. Tadi ada terima message. Kenapa tak tanya kat Discord? Saya pun tak faham. Okey, jadi untuk gold tak ada apa. Saya cuma minat dua keadaan untuk gold. Sekarang dia memang sideway. Kalau ada trade kan sekejap atas, sekejap ke bawah, sekejap tak ke mana. Kalau nak trade dia, kalau ini berlaku, 1, 2, 3. Then saya trade. Ataupun dia break bawah ni. Dia break macam ni. 1, 2, 3. Ya. Lepas tu kita ada apa ni? Gold. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3. Dia break. Then saya minat kawasan ni. Dalam sini tak ada apa. Ini adalah corrective structure 3. Ini adalah corrective 1, 2, 3. Kenapa tak kira lekuk dia tak buat high? Yeah? So gold tak ada apa. Masih korektif. Tak, tanya dekat general group. Tanya dekat general group. Saya sentiasa tengok general group. Kalau anda tengok message saya kat Discord, buka Telegram meriah. Buka dekat Discord yang meriah. Yang personalnya beratus. Saya pun pergi accept semua orang kan. Yang personalnya beratus. Yang dekat group senyap. Ada cerita durian dia. Adalah pian naik 1, 2 cerita. Adalah. Galih. Orang tanya durian, dia tak jawab. Kan? Adalah Didi, Kimi kan. Tapi dekat personal saya beratus mesej. Kenapa tak tanya dekat group ni, kat general discussion? Satu kita buat yang tu. Jadi semua orang boleh nampak. Kecuali ada benda macam, saya faham, macam Kimi, macam Sufi kan. Benda-benda macam tu yang anda sedang usahakan. Tapi saya tahu anda itu untuk semua. Jadi saya jawab. Tapi kalau yang, bang, gold naik ke turun, entah. Chart saya ada. Jadi tengok dekat chart pack kan. Jadi kalau, ini cerita dia. Ini 1, ini 2, ini 3. Macam mana saya nak kata ini nak naik ke turun? Sebab dia masih structure correction. Belakang dia pun 3. Entah-entah dia buat 1, 2 dan 3 ke bawah. Itu lebih high probability. Sekarang ni tak ada apa. Kalau dia buat 5, then saya katakan ini correction yang habis sebab dia 3. Sini dah ada 5. Sebab tu kita tunggu 3 untuk ikut lagi. Sekurang-kurangnya 5 lagi ke atas. Itulah. Dalam grup tak ada orang tanya kan, Sophie? Pelik. Tanya personal, gold naik ke turun. Chart saya ada. Tengok, chart saya tak cerita apa. Saya tak ada blue box, tak ada apa kat situ. Kalau dia ada, akan nampak dia punya Fibonacci tu. Silver pun sama. Silver, in fact, silver giving better ni ya. Better ni. Daripada high kat sini, anda dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebabnya kita jadikan dia flat. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita jadikan ini flat. 3, 3 dan 5. Okey. Jadi saya lebih minat silver daripada gold. Hanya jika dia turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, sini akan jadi flat. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan jadi macam tu. Sama count dengan gold tadi. Ingat, gold tadi kan ada 3 wave kalau nak jatuh. Ni, ini 3, ingat ya? Ini 3. Kalau gold nak jatuh, sini, 1, 2, 3. Kalau gold nak jatuh. Sama kiraan dia dengan apa kawan dia tadi? Silver. Kalau ikut cerita silver, gold buat benda ni. Kalau ikut cerita silver. Saya tak lukis lagi sebab dua-dua tak ada. Dia dua-dua lekat. Dua-dua lekat kat sini, sideway.
Jadi gold tak ada, silver pun tak ada. Gold tak ada, silver pun tak ada. Kalau dia break, then kita buat. Kalau dia break ke atas ataupun berkawat ke bawah, then kita ada set up dia. Minyak tak, nothing. Minyak ini boleh habis B. Ini boleh habis B dan kita sedang memulakan C. Kalau ini, faham Pian? Kalau ini dah berlaku, okey, untuk minyak, kawan dia. Mana perginya? Kawan dia dah pindah. Mana pergi kawan dia? Oh, saya tutup semalam. Mana kita punya minyak? Okey, jadi kalau ini berlaku dan memulakan kejatuhan, 1, 2, 3. Ini dah minyak ni, ini dalam wave 1 dalam ni tau, intermediate tau. Ini 2 dalam intermediate. Saya akan beli yang ni. Faham? Dah susah sangat nak berselindung cakap kan. Saya beli benda ni. Boleh? Ini breakout 5 wave. Ini breakout 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Saya tak nampak dia jatuh macam ni. Ini March. Ini March punya structure. Ini March. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Saya ambil minyak habis kat sini tau. Ini 2. Kita dah ada 1, 2 kat sini. 1, 2 merah. Iaitu sini. Ini adalah 1, 2 merah pula. Primary. 1 primary, 2 primary. Jadi anda sedang melihat yang kecil untuk dia apa? Alah ni. Ini 1 biru, 2 biru. Kalau ini jatuh. Yes, chevron. Tak apa. Chevron akan buat dalam fraktal yang lebih kecil kan. Itu je. Dia akan pull back. Dia akan pull back. Pull back dalam chevron tu pun anda boleh cari. Pun sama. Chevron leading. Dia lebih kuat. Okey, jadi saya cuma tunggu ni je. Tunggu itu je. Okey, itu adalah untuk Exxon. Daripada anda beli minyak dekat spot ataupun dekat futures, baik anda beli company dia. Leverage pun boleh kurangkan. Harga pun murah lagi. Kan? Itu adalah untuk minyak. Copper, benda sama. Mana coppernya? Copper, benda sama. Ni dah start jatuh. Ini akan letakkan sebagai flat. A, B dan C. Ini sebagai flat. Ini Y. Ini 2. Jadi ini adalah kekuatan US dollar. Jadi kalau ini terus jatuh, itu bermaksud kita dah nampak EU apa semua tu jatuh. Ini sini ke sini. Sama lah. Jadi copper saya minat kalau ke bawah ni. Jangan masuk copper. Copper tu mahal. Masuklah kawan dia ni. Mana kawan dia? Hilang dah kawan dia. Ni. Jadi, kalau yang tu jatuh, kita tahu indeks dijangka jatuh. Ini pun jatuh malam ni. Kita dah ada incomplete sequence daripada sini. Boleh? Ni jatuh lama sikit.
Ni something yang anda jangan tak masuk. Ataupun ini cuma sini. Ini sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Ini 1, 2, 3. Ni dah complete. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia cuma jatuh macam ni. Sini je dia. Freeport. Ini dah habis. Wave 2. Ini 1. Boleh? Ini je. Ini Freeport McMoran. Dah dapat letak limit order dah pun. Dah dapat letak limit order dah pun. Faham? Tak adalah mahal sangat. Kalau anda masuk yang ni, tak adalah mahal sangat. Benda sama dengan kawan dia. Mana kawan dia tadi? Ni. Benda sama. Belajar untuk tengok benda-benda ni sama. Dia semua sama. Euro AUD kalau ikut strukturnya, sama ada kita dah habis B ni ataupun masih ada lagi ke bawah. Apa pun, saya cuma minat Euro AUD kalau sekarang ni Euro AUD tak ada apa. Kalau tanya saya, Euro GBP pun sama. Hala tuju dia ke atas. GBP AUD mungkin B ni dah habis ataupun satu lagi low. Saya cuma minat kalau atas ini berlaku untuk short. Dan GBP NZD di atas ini untuk short. Bukan dekat level semasa. Tak minat. Boleh? So, kesimpulannya, saya masih melihat bahawa indeks ke bawah untuk membetulkan March punya structure. Sekiranya pergerakan ni ke bawah ni berlaku, kita nampak any setup untuk GU. Kalau ini ke atas, then anda boleh short dia. Ataupun AUD US dollar, sekiranya dia melengkapkan pergerakan ini ke atas, ataupun New Zealand dollar. Nampaknya tak, diterangkit dan turun ke bawah. Tapi kalau dia berlaku, Euro JPY ini pun sama, ini boleh jadi 3 macam ni. Dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah ni. Ni nampak macam tu. Ni tak dapat jadi wave 4. Anak lukis ni. Dan kita dah memulakan pergerakan ke bawah. Ini adalah untuk apa ni? Euro JPY ni dah memulakan pergerakan ke bawah. Ni dah 5. Okey, dia tak dapat jadi 4 guys. Jadi ini pun dah menunjukkan ke bawah. GJ ini besar kemungkinan dah mula ke bawah. AUD JPY dah memulakan pergerakan ke bawah. Ini dah nampak ke bawah. Kalau dia buat ke atas, then anda tunggu Euro JPY tadi. Anda tunggu untuk GU tadi. Anda tunggu untuk AU tadi. Ataupun NU tadi. Kalau dia terus jatuh ke bawah, tak apa. Kita sambut dia di bawah ni nanti. Kita sambut yang ini di bawah ini nanti. Ataupun AUD JPY, kita tunggu dia bawah ini nanti. Ataupun CAD JPY di bawah ini nanti. Benda sama, berulang-ulang. Selain daripada indeks, kita dah ada untuk komoditi tadi, tapi saya lebih utamakan kepada saham dia. Instead of anda beli underlying dia, itu lebih murah. Itu anda boleh gunakan leverage yang lebih kecil, anda boleh menurunkan risiko anda. Okey, itu saja daripada saya. Kita akan sambung mengenai cerita market dynamic besok. Jangan ketinggalan sebab kita sedang membincangkan satu-satu lekuk tu. Susah nak dapat benda tu. Saya tak akan ulang benda tu sampailah pertengahan tahun depan. Nota ni saya tak dapat nak kongsikan, tetapi anda ambil screenshot dia. Ini perjanjian saya dengan partner saya.
Anda ambil screenshot dia. Kita ceritakan mengenai 2 fractal from indices dan lain-lain ni mengenai correction kalau dia US dollar. Besok kita sambung kepada deep correction, kepada zigzag, flat dan apa rupa dia untuk US dollar, untuk yen dan lain-lain. Betul, Pian? Tapi masih berkecamuk sikit market. Tapi it is happening. Kalau dia ni kita masuk. Hujung tahun punya market, you are looking at that thing now. Okay, so ini kita akan sambung perbincangan besok. Jangan ketinggalan untuk ikut. Sebab ini saya tak akan kongsikan. Saya dapat kongsikan dalam sesi live. Saya tak dapat kongsikan nota dia. Nota dia, table dia complete seperti apa yang Sufi tengah buat kalau nak tahu. Tetapi yang ini kita akan cerita satu cycle, satu fractal. Jangan tak ambil yang ni. Saya tak dapat kongsikan actual nota dia. Tapi ambil yang tu. Terbarai hari ni. Sabar. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Besok sesi saya pada jam berapa? Nanti Pian tolong macam tadi Pian letakkan dekat grup kita punya jadual. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok.